Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, saya nak share video tutorial cara nak buat cap ridge puff ya. Yang ini saiz kanak-kanak 10 tahun. So you all kena ada pola asas lah, pola asas bahagian hadapan. Cap puff ni saya buat dia macam tak attach dengan baju tau. So macam boleh pakai berasingan lah. So dapatkan pola asas masing-masing, and then you all tekapkan. Kalau tak nak tekap, you all nak lukis dulu pun boleh, lukis bahu, dada apa semua sampai garis pinggang. Okay, ni dah trace. Ni ialah garisan dekat ketiak ni, garisan dada. Okey, gariskan garisan sini. Okey, gariskan sini. Kemudian bahagikan dengan 4 bahagikan dengan 4. Okey. Dah garis kat sini, bahagikan dari sini ke sini, bahagi 4. Okey. So macam ni, bahagi 4, sini 8, so maknanya 8 jadi 2, 4, 6, 8 lah. So maknanya satu bahagian ni 2. So sebab kita nak dapatkan 1/4 daripada garisan ni. So dah tahu jawapan dia 2. So dekat sini ambil extend 2 inci. Ya. Buat 2 inci kat sini. Okey. Yang ini ialah daripada 1/4 garisan sini. Ya. 1/4 daripada garisan sini. So kat situ 2 inci lah. Ya. So ini ialah simbol bahagi tau. Kalau 2 kali maknanya bahagi 2. Memang simbol kalau dalam buku pattern making dia ada pelbagai jenis simbol. So kalau kita jumpa macam ni ialah bahagi. Bahagi dengan berapa bentuk tu. Okey. Kemudian sini dah 2 inci, sini bahu. Ya. So bahu sini. Okey, bahu gariskan. Tambahkan garisan ke sana. Kemudian buat macam ni. Temukan garisan ni ke sana. Macam. Okey, temukan garisan. Mula-mula kita trace dulu ya. Saya ulang sekali lagi. Okey, trace dulu pola asas. Okey, kemudian bahagikan dengan 4 garisan ni. So ambil 1/4 garisan ni, letak dekat sini ya. Dapat sini 2 inci. Ni extendkan garisan terus naik atas. Okey, kemudian ambilkan garisan sini, penjuru sini, ambil garisan penjuru situ. Okey. Dah extend ni, dah sambung, lepas tu sini ambil 2 inci. Kemudian bentukkan. Okey, bentukkan macam tu. Okey, lepas kita dah masukkan 2 inci, kita buatkan bentuk attachkan garisan ni, buat lengkung macam ni. So yang ni kalau nak straight, dia fit lah. Kalau nak kembangkan sikit pun boleh ya, macam ni. Jangan terlalu kembang lah. Kalau macam memang nak kembang, dia kena buat lain cara dia kan. Kalau nak yang flowy tu, yang ni dia memang macam fit sikit dekat kita punya bahu lah. Kita punya badan, dia fit sikit. Kalau nak kembangkan sikit, supaya dia tak terlalu fit kan. Okey, boleh buat macam ni lah. Keluar sikit daripada garisan lurus ni. You all boleh ambil sama ada garisan lurus ni atau yang ini lah. So yang ini sampai garis pinggang. Kalau kata nak sampai mana, nak sampai bawah ketiak sikit ke, yang itu terpulang lah. Macam sekarang saya nak buat sampai garisan sini saja. Okey, bawah sikit. Okey. Okey, ni tadi dah masukkan 2 inci. Tak nampak kan? Lepas tu kita temukan dia. Temukan garisan. Nampak? Okey. Ni tadi masuk 2 inci. Lepas tu kita daripada hujung bahu ni
masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam sini, dah bentukkan lah. Dan kalau nak luruskan boleh, nak keluarkan sikit, kembangkan pun boleh. Yang ini ialah garisan labuh cap ni. Nak labuh sampai mana? Bawah ada pinggang ke? Atau yang ini memang design dia memang tak terlalu labuh lah. Dia lebih kurang paras dada sajalah. Ya. Okay. So ini ialah dia punya garisan tu. Saya nak dia sampai sini saja. Okey. Yang ini tadi pola asas lah. Saya highlight asas bagi terang. Pola asas supaya you orang boleh nampak. Okay. Ini biru hitam lebih kurang ni warnanya. Okey. So inilah cap. Kita ambil bahagian ni. Bahagian ni, so yang hujung ni kita bulatkan sikit. Bulatkan. Ni kalau kita nak lurus boleh macam ni, tapi hujung ni kita bulatkan sikit. Atau yang ni kita turunkan dalam setengah inci, yang ni kita naik setengah inci. Okey. Okey. Turunkan setengah inci. Yang ni ialah dari bahu ke labuh dikehendaki. Lepas tu turun setengah inci, yang hujung ni naik setengah inci ya. Okey, lepas tu sekarang dah siap ni, kita nak pecahkan dia. Yang ni jadi basic tau. So kalau tak nak puff, so dah siap lah you all punya cap biasa sajalah, tak ada puff kat sini. So kalau nak puff dia punya, kita kena pecah pola lagi lah. So kita kena guntingkan yang ni. Okey, kita guntingkan bentuk cap yang dah kita siapkan tu. Kita dah lakar tadi, kita gunting. Guntingkan bahagian yang dah siap. Okay. So bentuk dia macam ni lah. So ini bahagian depan. Okay, sambungan video kedua. Tadi video pertama kita dah buat sampai dapatkan basic macam ni. So kita kena pecahkan pola ni untuk buatkan puff dekat cap ni ya. Dia akan ada puff kat sini. Sama ada puff tu untuk pleated ataupun gadgets sama je. Cuma cara nanti dia punya finishing tu lain sikit lah ya. Okay, so macam mana caranya? Okey. So dekat sini kita kena masukkan garisan garisan bahu. Okey. So bila kita nak buat puff, bahu ni kita tak boleh ambil basic bahu yang sedia ada Tengok puff berapa banyak puff yang nak buat. Kalau puff tu besar atau tinggi puff tu, berapa besar puff yang you nak lah. So kalau lagi besar puff tu, you kena tambah macam ni, setengah inci ke 1 inci ke 1,5 inci ke So yang ni kita masukkan garisan bahu setengah inci. Dari basic garis bahu masukkan setengah inci. Okey, lepas tu sini turun ialah 2 inci. Sini ialah 2 inci. Anggaran lah 2 inci. So maknanya puff tu nanti dia tak terlalu ke bawah Ni macam atas bahu kita nanti Okey, lepas tu kita bahagikan sini lah dalam 3 bahagian. Buatkan dari sini. Okay, buatkan macam ni. Yang ini tadi kita turun 2 inci. Kita bagikan 1, 2, 3 bahagian 1, 2, 3 bahagian kita akan potong. Yang ini kita akan potong dari sini ke sini. So saya buat simbol gunting Dan kita gunting ke sana. Okey. Nampak? Okey, maknanya ni gunting pada sini ke sampai sini. Ini lebih kurang saya buat anggaran 4 inci setengah. Dia lebih kurang lagi sebab yang ni nanti akan ada garis lagi. Bila nak pecah pola tu dia ada cara dia lah. Tengok yang ni.
Okay, buat dulu garisan 2 inci, lepas tu bahagikan, kemudian kita gunting lah. Kita nak buat slashing ni, pecahkan dia supaya kita boleh buatkan kejutan atau apa, buat gadgets atau printed. Okay, tujuan kita tuliskan nombor-nombor ni supaya bila kalau kita potong, kita kena potong sampai hujung, dia ada macam terkulat sikit je tinggal. Okay, macam tu. So kalau kata kita gunting habis, so kita boleh tahu kat mana kedudukan dia dah ada lah. So sekarang kita kena tampal. Saya cakap perlahan kan sebabnya nanti agak sedih pecah nanti. Saya tingkat sikit lah. Harap korang kalau tak dengar tu pergi pakai earphone. Okay, so tak ada colour lain lah. Harap boleh nampak lah. So kalau boleh saya tingkat colour lain. Okay, sekarang kita nak pecahkan pola tu. So kena ambil satu kertas lain, kena lipat dua tau. Lipat dua, ada on fold kat sini, ada garisan on fold. Okay, on fold ni letakkan bahagian. Okay, sini pun on fold kan. Sebab dia on fold dan on fold. On fold, sini pun garisan on fold. Okay, ni kertas baru, kita nak trace dia kat sini. So kena lipatkan satu kertas tu on fold and then letakkan bahagian lagi satu. Okay, letakkan on fold macam ni. Pola tu letak macam ni ya. Okay, kita perlu masking tape. Ini bahagian on fold. Kita acu-acukan dulu. Nak acu-acu tu test lah. Test dulu nak letak macam mana. Dan ni hujung ni dekat on fold macam ni. Ni kita nak buka kan. So ni function dia yang kat sini ni, kita kena gunting juga. Tujuan dia untuk kita nak gerakkan pola ni kan. Okay. So kena bajet-bajet berapa bukaan yang orang nak buka. Okay, kalau macam 1 inci ke macam tu. Saya ingat yang ni saya nak buat, tengok kalau nak pleated ke dia ada sama je macam ni. Okay, macam tu. Okay, letakkan. Bukan senang nak buat dia lah. Okay, hujung. Okay, yang kita bagi. Yang ini memang kita kena kangkangkan dia tau. Sebab apa? Yang ni kita kangkang dia, tak perlu risau macam rasa dia besar ke apa. Sebab ini kena buat basi jahitan tau. Basi jahitan at least kat situ ada suku inci. Kalau terlebih pun tak apa, nanti bila you all jahit kena nanti kita buatkan. Sebab sini nak cantum balik tau. Ini semua kena cantum kat sini. Okay, so kita bukakan lebih kurang kat sini 1 inci lah. Nanti kita jahit setengah inci. Sebab bawah ni kita tak nak dia terlalu besar macam tu. Dia ada tiap sikit. At least kat sini kita ada ruang untuk jahit ya. Dapat lebih kurang kita perlukan basi kat situ setengah inci lah, setengah inci kiri kanan, jadi setengah inci suku inci tau. Lebih kurang suku inci minimum kita perlu jahit. Yang bawah ni kita tak nak dia terlalu lebar sangat so you kena tengok cara yang sesuai lah untuk jahit kat sini. Nanti kalau tak ada basi tak boleh nak bahagian sini kita memang akan jahit sekecil je line kat sini Kita akan jahit dia sampai dekat garisan ni, tanda ni. At least kita buat macam tu. Tak boleh buka dia besar sangat Okay, sekarang kita kena lukiskan balik lah. Kalau tak nak lukis pun tak apa, tapi kena dekat banyak. Okay. Ni nanti kita akan blendkan dia. Okay, yang ni dia dah jadi on fold tau. Sini on fold, sini on fold. Okay, lepas tu sini. Okay, you all kena, kalau kata nak buat kedutan puff, buat macam ni, sambungkan buku ni, tapi kena bagi dia macam naikkan sikit dalam 1,5 inci, 2 inci macam tu. Tengok berapa kembang puff yang you all nak lah. So sekarang saya nak dalam 1 inci je lah, 1-2 macam ni. So buatkan bulatkan kat sini.
Tak payahlah. Okey, sambungkan dulu. Macam ni. Nak buat macam buat dia. Ni dengan pap dan dengan pap bersambungkan dekat cap tu. Okey. So kalau kita nak buat kedua, maknanya nak buat gathers kan, nak sambungkan macam. Okey. Yang ni naikkan 1 hingga 2 inci. Tu sambungkan. Ini dia bahagian puff dia. Okey, sekarang kalau teknik kedua ialah nak buat pleated kan. Pleated you sambung juga, tapi nanti kita kena pleatkan benda ni dulu dekat pola. So yang kita boleh potong. So bagi basi jadikan dulu. Okey, ini depan dan belakang. Okey, ini belakang. Ini garisan ni sambungkan. Sebab yang belakang ni, bahagian belakang ni, ni lah untuk belakang lah. So kat sini ada basi jadikan. Tak perlu potong sekarang kita potong yang kawasan sini je. Potong dulu, baru tu boleh pleatkan kat sini. Okay, so bahagian kita potong dulu macam ni. Kemudian kita kena pleatkan bahagian ni. Kena ambil roda surai juga. Okay, kita ambil roda surai, kita suraikan bahagian yang nak buat pleat ni. Kalau nak buat gathers tak perlu buat. Itulah nanti kita potong kawasan sini je. Sini ada basi jahitan. Kalau buat gathers sekarang saya cakap dua cara tau. Kalau buat gathers just potong dari sini. Okey, buat basi suku inci atau setengah inci. Terus potong dah siap lah. Okey, kalau sekarang nak buat pleated kena ni. Suraikan Suraikan ni kawasan yang kita buat slashing 1 2 3 tadi tu. Okey, supaya bahagian belakang di belakang akan dapat yang sama. Okey, kemudian kita pleatkan dia. Pleatkan sebab nak potong kena pleat. Okey, pleatkan kawasan ni. Tengok lagi nak menghala ke sini boleh, nak menghala ke sana boleh. Tengok which one you suka. Dia mesti ikut sama balik garisan 1 2 3. Garisan 1 2 3 ni dia jumpa balik tau. Okey, don't touch. Garisan ni. Kemudian kita cari dia punya basi. Mana basi jahitan tadi yang ni kan. Okay, yang ni okay, potong. Okay, potong dulu bahagian sini. Ini bahagian basi tadi. Okay, potong sini. Okay. Nampak? Kita asingkan dengan basi dia, basi bahagian puff ni dengan bahu. Okey. Kemudian buka balik. Yang bahagian sini buka balik. Buka balik. Buka balik dan kita check balik dia punya basi jahitan apa semua. Okey. Okey, yang ni basi bahu. So nanti kita akan jahit ikut basi sini. Macam tu. So yang bawah ni kita kena betulkan balik. Bahagian bawah ni betulkan balik dia punya bentuk tu. Ya. Bagi dia bulat balik ya. Apa dia? Okey, yang ni kita potong lah. Yang ni ada basi. Actually kita akan jahit ni suku inci lah, tapi kita ambil setengah inci. Nanti kita akan print balik lah. Yang tu basi kita perlukan suku inci, tapi kita potong setengah inci. Okey. So yang ni bahagian belakang kita potong. Lipat macam leher belakang. Okey. Okey, leher belakang. Lepas tu sekarang ni kita kena pecahkan dia. Okey, yang ni buka balik lah. Bahagian pleated ni buka lah. Nanti kita nak jahit kan, nak potong dekat kain, nak jahit baru kita pleatkan balik.
Dia kalau pleated dia susah sikit lah. Nak lipat-lipat dia finishing dia tu kan. Okay. Mesti kena lipat sebab nanti dia akan ada bentuk-bentuk ikut bentuk pleated dia. Okay, sekarang ini ialah bahagian hadapan, ya. Yang ini ialah bahagian belakang. So kita buka dua, akan jadi macam ini. Ya. Dia sekeping sajalah. Sekeping depan belakang. Ya. Okay. So garisan pleated ni kena ikut balik lah. Nanti nak jahit kena tanda dekat kain. So maknanya kat sini on fold, sini tak ada on fold lah. Bila kita potong kain, ambil kain contoh. Okay, contoh ni kain kan. Kain kita lipat dua on fold. Okay. Lepas tu kita letakkan pola. Pola kat sini tau, yang ini dia memanglah on fold tapi dia on fold nanti sebelah dekat bahagian lengan kita. Jangan potong kain. Macam nak potong kain macam ni pun boleh juga. Tapi nanti bahagian hujung ni sebab dia takut you all keliru tau, sebab sini on fold, sini tak on fold. Okay, kalau kata you all nak potong macam ni boleh. Okay, potong, lepas dah potong. Okay, satu bahagian mesti kat tu bahagian belakang tu potong saja. So dia akan jadi satu keping lah. Satu keping yang panjang cover depan dan belakang. Faham tak? So yang boleh buka. Kena buat dulu lah, buat dulu baru faham. Nampak? Ni adalah bahagian hadapan, ni adalah bahagian belakang. Nanti bila kita jahit, ni on fold kat tepi sini. Okay, nanti ni dah tip-tip kan. So kita kena pada ni puff tu lah. Okay, dia duduk atas bawah. Okay. Ni puff ni tak banyak sangat lah. Saya buat pleated dia sikit je. Sebab tadi saya naikkan 1 inci je kan. So you all kalau nak besar, buatlah 2 inci ke berapa inci. Lagi besar puff, lagi dekat bahagian bahu tu kena kurangkan. Okay. Alright, itu sahaja. Thank you. Selamat mencuba ya.